Assalamualaikum and a very good morning to all my students. So untuk kita punya video kali ni, cikgu akan menerangkan tentang isotopes and its uses. Isotop dan kegunaannya. Okay, first time you akan dengar perkataan isotopes ni, so you pun keliru. Apa itu isotopes? Apa yang dimaksudkan dengan isotopes? Dalam video ini, awak perlu tahu apa apa yang awak perlu tahu adalah deduce the meaning of isotopes. Maksudnya kita nak tahu tentang maksud isotop itulah. And then calculate the relative atomic mass of isotopes. You nak mengira relative atomic mass. Apa itu relative atomic mass? So lepas ni kita akan pergi tengok apa itu relative atomic mass of isotopes. Justify the usage of isotopes in various fields. Menyatakan ataupun kita menerangkan tentang kegunaan isotop dalam kehidupan seharian kita ataupun dalam pelbagai-bagai bidang. So isotop ni sangat-sangat berguna. Sebab tu kita perlu explain apakah itu isotopes. Okay, what is isotopes? Isotopes are atom of the same elements with the same number of proton but different number of neutron. Isotop ialah atoms bermaksud unsur yang sama, unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Neutron ni boleh juga kita katakan bilangan nukleon yang berbeza. Okay, so nampak dia adalah atom-atom daripada unsur yang sama, cumanya nombor proton dia sama tapi nombor neutron dia berbeza ataupun nombor nukleon dia berbeza. So awak lihat di sini, hidrogen ada 3 jenis hidrogen di sini. 3 types of hydrogen with the same number of protons, which is 1. But different number of nukleon. Ni 1, ini nukleon dia 2, ni nukleon dia 3. So how we want to get the number of neutrons? We just deduct 1 over 1 deduct by 1, so 0 lah. So neutron dia kosong. Yang ini pula neutron dia 1. Yang ini pula neutron dia 2. So dia ada berbeza nombor neutron ataupun dia berbeza nombor nukleon. Tapi nombor proton dia sama. Dan dia masih lagi unsur yang sama. Okay. So nampak di situ isotop ialah suatu atom yang sama jenis ataupun atom-atom yang sama. Atom-atom unsur yang sama mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron atau nukleon yang berbeza. Okay. Number of subatomic particles for the isotope of chlorine. Okay. We got 2 types of isotopes here. Chlorine we call the atomic standard representation dia inilah di sini 3517 3717. But we call it as a chlorine 35 and chlorine 37. Bermaksud nama dia. Ini isotop untuk chlorine 35, ini chlorine 37. Atom yang sama, unsur yang sama tetapi jenis atom dia berbeza. Okey, proton dia sama, isotop mesti proton sama. Nombor neutron dia berbeza. Neutron dia berbeza. 118 sebab 35 tolak 17 18. 37 tolak 17 20. Neutron elektron masih samalah. Sebabnya proton equals to electrons. Okey. Okay, compare and contrast kita tengok ni. Just go through with the activity. Compare and contrast the number of proton, electron and neutron in the isotopes of silicon, magnesium and phosphorus. Okay, silicon compare dia. Compare 28, 29, 30 So silicon dia punya number proton for the silicon 28, silicon 29 and silicon 30 number of proton dia 40 Semua samalah. But the number of
neutron berbeza. 28 tolak 14, ini 14. 29 tolak 14, yang ini 15. Yang ini 30 tolak 14, yang ini 16. Okay. And then the number of electron samalah 14 juga. Okay. So sama magnesium pun you boleh tengok daripada situ lah. Okay. Okay, relative atomic mass of isotopes. Okay, most element exist naturally as a mixture or two or more isotopes. Maksudnya, suatu elemen tu bila dia wujud, dia akan berada satu ataupun dua isotop yang berbeza, ya, pada sesuatu atom tu lah. Ya, maksudnya akan ada klorin 37, klorin 35 tu dia bergabung sekali. Okay. Relative atomic mass of this element depend on the natural abundance of isotope in a sample. Maksudnya dia bergantung kepada dia punya berat bersih dia untuk sampel tu. Natural abundance is the percentage of isotope present in a natural sample of element. Maksud di sini adalah dia punya natural abundance is the percentage of isotope. Berapa banyak isotop tu yang dia majority dia punya berat dia berada di situ. Okay, the relative atomic mass can be calculated from the natural abundance of the element containing isotope using the formula. Ni adalah formula dia. Okay, formula dia, the sum. Ni adalah sum dia. Sum isotope, percent of isotope times mass of isotope, divide by 100. Dia senang macam ni ya. Kita tengok contoh. Lagi mudah cikgu nak tunjuk kat awak. Okay, contoh di sini. Chlorine consists of two isotopes, 3517 and 3717. The natural abundance of 3517 chlorine is 75% and 3717 is 25. Calculate the relative atomic mass of chlorine. Okay, kita nak cari relative atomic mass dia, kita darabkan dia. Ya, dia punya relative atomic mass dia di sini 35 times with 75%. Untuk yang ini dia ada sampai 75%. Okay, kita kurungkan. Tambah dengan relative atomic mass bagi chlorine 37 is 37 lah. Berapa banyak dia ada? Dia ada 25%. Times with 25%. Okay. And then we divide by 100. Okay. So, you calculate this. Okay, cikgu guna calculator cikgu. Cikgu calculate 35 times 75 tambah dengan 37 times 25 divide by 100. So, we get 35.5. Ini adalah relative atomic mass for chlorine. Ya. This is relative atomic mass for chlorine menggunakan rumus yang diberi itu. Okey. Dia dah bagi situ. 75 times 35 tambah 25 times 37 divide by 100. Okay, so itu cara kita nak kira dia lah. Kalau ada 3, kita darab lah. Kalau ada 3 dia punya isotopes, kita darabkan sampai 3 kali. Itu kita bagi dengan 100. Okay, uses of isotopes. Yang ni awak boleh baca. Ya, cikgu tak perlu terangkan banyak-banyak. Awak kena baca. Memang kena baca yang ni. Ya, dia lebih kepada penghafalan. Ya, you have to remember it. So, memang kena hafal lah. Senang cerita. Dengan kata mudah, you kena hafal. Okey, untuk medisin dalam perubatan kita guna cobalt 16 and the iodine 131. Okey, untuk cobalt 16 kita gunakan dia dalam radioterapi untuk membunuh kanser. Ya. Tanpa pembedahan, without surgery, sterilizing surgical tools. Maksudnya dia sterilize kan. Apa kita panggil? Sterilize. Maksudnya di sini dia membersihkan alat-alat pembedahan lah, bagi dia hilang, buang kuman semua. Radioterapi to kill cancer. Yang ni memang
suatu benda yang sangat penting lah dalam perubatan kan, nak membunuh kanser. Okay, iodine treatment of thyroid disorder such as hyperthyroid and thyroid cancer. Okay, so iodine untuk treatment of thyroid cancer. Okay, phosphorus study plant and metabolism. Phosphorus 32, uranium 235 generating electricity through nuclear power generator. Okay, ni dalam archaeology carbon 14 yang sangat popular lah. Estimate the artifact of fossil age, menentukan usia sesuatu artifak ataupun suatu fosil ya. Lead 210 ni pun jarang lah ada, tapi boleh baca ya. In determining the age of sand and earth layer up to 80 years. Okay. So dia nak menentukan usia sesuatu pasir ataupun permukaan bumi, lapisan bumi lebih daripada 80 tahun. Okay, hydrogen 3 as a detector to study sewage and liquid waste. And then dalam engineering sodium 24. Ini biasa sodium 24 ni biasa detecting leaking in underground pipes untuk mengesan kebocoran pipe bawah tanah. Okay, so biasanya yang biasa dalam medicine cobalt, and then dia akan tanya dalam phosphorus 32. Kemudian dia ada carbon 14 dengan sodium 24. Yang ini yang common lah. The common isotopes that always been asked in the questions. Okay, so ini dalam medicine, tak ada masalah. Ya. Okay, ini just tunjuk contoh je. Cikgu rasa dah habis dah untuk isotop. Simple je isotop, tak ada banyak sangat dia punya penerangan dia. Okay, so latihan you. Test yourself 2.4. Okay. So you buat ni. Nanti bila dah ada modul, kita akan buat modul lah di sekolah. Sekarang ni just awak buat je latihan dalam buku teks supaya kita selesaikan dalam buku teks dulu. Tak ada masalah So 2.4 ni page 39 Page 39. Okay. The textbook. And then you do the penilaian prestasi 2. Ya. Penilaian prestasi 2. Okay. Penilaian prestasi 2. Ada banyak latihan dalam ni. Ya. Okay, penilaian prestasi 2 ni cikgu minta awak buat masa kelas kita besok. Esok tak ada kelas, hari Rabu. Hari Rabu muka surat 40 ni awak kena hantar. 40 dan 41. Okay. So muka penilaian prestasi 2 hantar pada hari Rabu. Jadi hari Rabu cikgu tak akan buat kelas lah. Awak hanya buat latihan dan selepas habis kelas tu awak hantar latihannya cikgu bagi ni. Okey, untuk penilaian prestasi 2. Okay, itu sahaja. Untuk yang test yourself 2.4 ni, page 39 ni you kena hantar sebelum hari Rabu. Maksudnya hari Selasa lah. Yang ni kena hantar sebelum hari Selasa. Kalau mana yang cikgu tak respon latihan-latihan yang awak hantar pada cikgu tak respon, jangan risau ya. Cikgu simpan latihan-latihan tu, cikgu dah tanda dah pun. Cuma ialah terlampau banyak kelas kan, banyak yang hantar pada cikgu, kadang-kadang cikgu tak sempat nak hantar balik. Tapi cikgu sentiasa lepas awak hantar, cikgu akan tandakan nama-nama awak sebab cikgu nak bagi markah untuk PPT. Siapa yang tak hantar latihan tak akan dapat markah daripada cikgu lah, ataupun cikgu akan bagi markah yang rendah lah sebab awak tak respon dan juga awak tak buat latihan yang cikgu bagi. Okay, so itu saja untuk kelas kali ini. Thank you ya. So kita jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.